Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu kisah seram hasil kiriman email daripada seorang penonton. Kisah Puteri Kijang. Kisah ni datangnya daripada kiriman email seorang penonton dengan nama samaran Apai. Kisah ni adalah tentang Atuk Apai ketika menjadi anggota Sarawak Police Field Force ataupun Polis Hutan Sarawak, yang mana pasukan ni adalah paramiliteri, polis separa tentera. Kisah ni berlaku sekitar tahun 80-an di Sungai Rajang ketika melakukan operasi risikan saki-baki anggota komunis tempatan yang berkeliaran di hutan Sarawak. Atuk sebelah Mak Apai sebelum menjadi anggota polis, beliau adalah salah seorang anggota Sarawak Police Field Force (SPFF) yang berkhidmat secara sukarela. Pada masa tu, ancaman komunis sangat membimbangkan. Jadi, sokongan untuk menjaga keselamatan penduduk amat diperlukan, terutamanya di kalangan anak-anak jati Sarawak yang berpengetahuan tinggi tentang selok-belok dan juga ilmu hutan. Macam biasalah, kalau Apai kirimkan email dan email tu adalah tentang pengalaman yang dialami oleh atuk sebelah mak, Apai akan minta saya gunakan nama samaran Libau untuk mewakili atuk dia. Kisah ni bermula bila Libau menerima arahan supaya melakukan risikan di sebuah hutan sekitar Kanowit dan Sibu, Sarawak, bersama-sama dengan beberapa anggota yang lain seramai 10 orang. Berbekalkan hanya sepucuk senapang patah setiap seorang, mereka mula bergerak menelusuri Sungai Rajang dan kemudiannya memasuki sebatang anak sungai sebelum mereka berpecah kepada dua kumpulan. Selepas tu, bila tiba di satu kawasan yang dah dikenal pasti sebagai tempat persembunyian anggota komunis, mereka hanya ditugaskan untuk melakukan risikan bagi menentukan kedudukan musuh. Mereka tak dibenarkan sama sekali untuk membuat serangan terhadap pihak musuh sebab dikhawatiri akan menyulitkan lagi usaha pihak penggempur utama, iaitu Angkatan Tentera pada masa tu. Kecuali bila keadaan betul-betul terdesak, barulah mereka dibenarkan untuk menyerang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Libau dan rakan-rakan dah sampai ke lokasi. Mereka berpecah kepada dua kumpulan dan akan bertemu semula di tempat yang sama menjelang waktu petang. Libau dan 3 orang rakan dia membuat pemantauan di daratan sebelah kanan sungai, manakala 4 orang lagi di bahagian kiri sungai, manakala 2 orang lagi anggota menunggu di perahu. Diorang semua pun bergerak melakukan operasi mencari sebarang petanda kehadiran pihak musuh. Cuaca pada masa tu agak redup. Awan mendung menandakan hujan akan turun tak lama lagi. Setibanya di kawasan yang sedikit lapang, ribut mula melanda. Libau memberhentikan operasi buat sementara waktu sebab risau dahan-dahan pokok akan jatuh dan menimpa mereka. Tak lama lepas tu, Libau dan rakan-rakan terpandang satu kawasan pangkal sebatang pokok yang sangat besar yang muat untuk diorang berempat berteduh. Tanpa membuang masa, diorang pun berteduhlah dekat situ. Sebaik saja diorang duduk, hujan turun dengan sangat lebat, disusuri dengan kilat sabung menyabung beserta angin kencang. Lama jugalah keadaan macam tu, lebih kurang sejam. Barulah hujan mula reda dan akhirnya berhenti. Jam menunjukkan pukul 1 petang. Dengan keadaan yang basah kuyup dan juga kesejukan, Libau dan rakan-rakan meneruskan misi diorang. Ketika mata diorang sedang liar mencari sebarang petunjuk di kawasan hutan tu, tiba-tiba Libau terjumpa satu kesan darah yang masih lagi segar. Memang darah tu masih lagi segar sebab bila disentuh dengan jari, dia boleh rasa haba daripada darah tu. Darah tu masih panas lagi. Kesan darah tu agak banyak, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Apa yang menarik perhatian Libau dan rakan-rakan adalah macam mana kesan darah tu boleh ada dekat situ dalam keadaan hujan lebat. Bermakna darah tu wujud selepas hujan lebat, bukan ketika hujan. Kesan darah tu bukan hanya ada di atas tanah, tapi terdapat juga di pohon-pohon kayu kecil yang berhampiran. Melihat kepada kesan darah yang begitu banyak, Libau berfikir, mungkin darah tu adalah darah manusia. Dan peluang manusia yang cedera tu untuk hidup adalah tipis. Libau dan rakan-rakan mula mencari di sekitar kawasan tu, tapi tak jumpa apa-apa. Bagi membezakan darah tu darah manusia ataupun haiwan, Libau dan rakan-rakan menghidu bau darah tu. Lepas diorang semua dah hidu bau darah tu, semua terdiam dan berpandangan sesama sendiri. Diorang semua rasa pelik sebab darah tu berbau wangi, tak berbau hanyir seperti yang sepatutnya. Tiba-tiba pada masa tu Libau sakit perut. Dia pun cepat-cepat berlari mencari tempat untuk melepaskan hajat dan meninggalkan 3 orang rakan dia di bawah pokok besar tu. Jam menunjukkan pukul 3 petang.
Setelah melepaskan hajat, Libau kembali semula menuju ke arah rakan-rakan dia yang masih berada di pangkal pokok besar tadi. Tapi, hanya beberapa meter saja sebelum sampai dekat diorang, tiba-tiba Libau nampak kesemua rakan dia berdiri dan berjalan meninggalkan dia. Libau pun panggillah diorang, tapi tak ada seorang pun yang berpaling. Berkali-kali Libau memanggil, tapi masih lagi tak ada respon. Libau pun terus ekori diorang. Jarak antara Libau dan rakan-rakan dia hanya beberapa meter saja. Mustahil diorang bertiga tak dengar. Bila tengok rakan-rakan dia tak ada respon, Libau pun ambil satu ranting kayu dan baling ke arah diorang bertiga. Tapi pada masa tu, ada satu benda pelik berlaku. Ranting kayu yang Libau baling tu tak sampai dekat rakan-rakan dia, walaupun jarak antara Libau dan diorang bertiga hanya sekitar 3 meter saja. Libau menghentikan langkah serta-merta. Pada masa tu dia mula sedar, 3 kelibat yang ada di depan dia sekarang ni bukanlah rakan-rakan dia. Libau yakin apa yang dia nampak tu hanyalah ilusi yang dicipta oleh sejenis hantu yang dikenali sebagai hantu kambak oleh masyarakat Iban. Saya pernah ceritakan tentang hantu kambak dalam video saya sebelum ni. Hantu kambak ni memang sifat dia suka buatkan orang sesat dalam hutan. Selepas dah berundur beberapa langkah, Libau segera berpatah balik dan cuba mencari jejak untuk balik semula ke arah pangkal pokok besar tadi. Tapi, sebaik saja Libau memusingkan badan ke belakang, keadaan hutan berubah menjadi gelap. Padahal masa tu baru pukul 3 petang. Seingat Libau, dia ekori kelibat rakan-rakan dia tadi tak sampai pun 5 minit. Tak cukup dengan keadaan gelap tu, tiba-tiba keadaan hutan menjadi sunyi sepi. Tak ada bunyi cengkerik, tak ada bunyi katak. Seolah-olah hutan tu tak ada penghuni. Libau segera buka beg galas yang dia pikul dan keluarkan lampu karbide. Setelah lampu tu dihidupkan, Libau cari pula kompas dan peta. Tapi malangnya kompas dan peta sebenarnya berada di dalam beg salah seorang rakan Libau. Masa tu memang dah tak boleh nak buat apalah, nak buat macam mana. Tanpa membuang masa, Libau gunakan cara lain. Libau mula mencari petanda keberadaan sungai yang sepatutnya berada di bahagian kiri. Sebab masa Libau dan juga rakan-rakan dia masuk tadi, diorang menelusuri sungai di sebelah kanan. Tanpa kompas dan juga peta, tak banyak benda yang Libau boleh buat untuk keluar daripada hutan dan mencari sungai. Tapi berbekalkan pengalaman dan ilmu-ilmu hutan yang diwarisi semenjak zaman remaja lagi, sedikit sebanyak membantu Libau menghadapi situasi macam tu. Setibanya di sebatang pokok, Libau duduk dan menyandarkan diri. Masa tu fikiran dia berkecamuk lah, berfikir macam mana nak cari jalan keluar dan macam mana nak cari sungai. Hutan tu bukanlah hutan yang biasa dia masuk. Tak sama macam hutan di kampung halaman, yang setiap penjuru hutannya dia dah hafal. Setiap jalan pintas dia tahu. Sekarang ni Libau berada di hutan yang sangat asing. Tiba-tiba Libau dapat satu idea. Libau pun mula bercakap. Bercakap dengan penghuni hutan tu. Wahai penghuni hutan belantara yang baik hati, bantulah aku mencari anak sungai. Aku dah buntu tak tahu jalan keluar. Tak lama lepas tu, tiba-tiba kedengaran bunyi seekor kijang tak jauh dari tempat Libau duduk. Libau cepat-cepat menyuluh ke arah kijang tu. Dan bila lampu Libau tepat menyuluh ke arah bunyi kijang tu, Libau nampak ada seekor kijang berwarna putih. Kijang tu tepat memandang ke arah Libau sambil menundukkan kepala beberapa kali. Lepas tu, kijang tu hentakkan kaki kanan dia ke tanah beberapa kali seakan-akan ingin mengatakan sesuatu kepada Libau. Bila Libau tengok keadaan luar biasa macam tu, Libau pun bangun. Sambil mata dia tak berkelip memandang ke arah kijang putih tu. Kijang tu mula bergerak perlahan-lahan, kemudian berhenti. Sekali lagi kijang tu menundukkan kepala beberapa kali. Dan samalah juga dengan kaki kanan dia. Dia hentakkan ke tanah beberapa kali, seolah-olah kijang tu mengarahkan Libau untuk ikut dia. Tanpa berfikir panjang, Libau pun terus ikut kijang putih tu, berjalan dalam hutan. Pergerakan kijang tu sangat perlahan. Setelah hampir sejam Libau ikut kijang putih tu, akhirnya Libau tiba di sebatang anak sungai. Bila dah jumpa anak sungai tu, Libau ni jangan cakap lah, memang sangat-sangat gembira. Tanpa membuang masa, Libau terus bergerak ke arah hilir anak sungai. Tapi baru je Libau nak melangkah, kedengaran kijang putih tadi berbunyi lagi. Bila Libau tengok, kijang putih tu buat isyarat yang sama, menundukkan kepala sambil kaki kanan dia dihentak-hentak ke tanah. Bila Libau tengok kijang tu buat isyarat macam tu, Libau terfikir, mungkin dia menuju ke arah yang salah. Mungkin dia perlu bergerak ke arah hulu anak sungai, bukannya hilir. Tak lama lepas tu Libau tengok, kijang tu mula berjalan, bergerak ke arah hulu anak sungai. Tanpa membuang masa, Libau pun ikutlah arah kijang tu berjalan. Setelah beberapa minit menghala ke hulu sungai, tiba-tiba kijang putih tu membelok ke sebelah kiri dan menaiki tebing sungai yang agak mendatar. Libau tanpa ragu ikut je kijang putih tu. Beberapa minit selepas melalui tebing sungai yang mendatar tu, tiba-tiba Libau terdengar suara orang bercakap. Libau mula melajukan langkah mengikut suara orang bercakap tu.
Dan dalam jarak sekitar 50 meter, tiba-tiba ada orang menyuluh tepat ke arah Libau. Orang yang suluh tu tak lain tak bukan adalah rakan-rakan Libau yang bersama-sama dalam operasi tadi. Diorang semua setia menunggu ketibaan Libau di dalam perahu. Semua rakan-rakan Libau yang sedang menunggu tu rasa sangat gembira bila ternampak Libau. Setelah naik ke perahu, salah seorang rakan Libau bertanya, "Kamu dah terkena ke? Nasib baik ada orang hantar kamu balik sampai ke perahu kita. Cantik betul wanita yang hantar kamu tadi. Jarang ada wanita secantik tu di kawasan Sungai Rajang ni." Libau yang mendengar kata-kata rakan dia tercengang. Barulah dia teringat pasal kijang putih yang dia ikut tadi. Libau terus berpaling ke belakang, memandang ke arah sungai tempat dia berjalan dengan kijang putih tadi. Masa tu Libau terkejut dan rasa berdebar. Libau nampak ada seorang wanita sedang melambai ke arah dia sambil tersenyum. Kecantikan wanita tu sukar digambarkan, memang luar biasa. Setibanya di pos kawalan, Libau ceritakan apa yang dia alami kepada rakan-rakan dia. Diorang semua terkejutlah bila dapat tahu pasal apa, ada hantu yang menyerupai diorang, dan bila diorang tahu pasal kijang putih tu. Diorang ni pun ceritalah dekat Libau macam mana diorang bertiga cari Libau yang tiba-tiba menghilangkan diri. Daripada apa yang berlaku tu, diorang fahamlah bukan semua makhluk di hutan ni jahat. Ada juga yang jenis baik, yang suka membantu. Dan diorang tahu wanita cantik yang diorang nampak semalam tu adalah Bunsu Kijang. Bunsu Kijang tu bermaksud Puteri Kijang. Beberapa hari kemudian, operasi risikan disambung semula melalui pelbagai arah di dalam hutan tu. Dan diorang berjaya kesan tempat tinggal musuh di dalam hutan sebelum pasukan penggempur utama menggempur pihak musuh. Sepanjang operasi itu dijalankan, dah tak ada lagi gangguan mistik yang berlaku kepada Libau dan juga rakan-rakan dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.